Kembali ke channel Cikgu Steffi May. Kali ini cikgu akan membincangkan soalan dalam modul perkembangan pembelajaran Sains SPM Negeri Terengganu. Bukan semua soalan lah, tetapi beberapa soalan terpilih dalam bahagian A Kertas 2 SPM. Baiklah, soalan yang pertama. Rajah 2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kereaktifan tindak balas logam dengan oksigen. Jadi, berikut adalah gambaran eksperimen tersebut yang menunjukkan serbuk logam dan juga serbuk kalium manganat 7. Serbuk kalium manganat 7 ini fungsinya adalah untuk membebaskan gas oksigen apabila dipanaskan supaya gas oksigen tersebut boleh pula nanti bertindak balas dengan serbuk logam. Jadual 2 di bawah ini menunjukkan keterusan eksperimen tersebut. Serbuk-serbuk logam yang digunakan adalah berbeza-beza dan ditunjukkan secara perwakilan huruf. Sebelah sini pula adalah kereaktifan logam. Maksudnya tindak balas yang diperhatikan apabila logam bertindak balas dengan oksigen. Murid-murid tolong ingat kata kunci dalam kotak keputusan eksperimen ni nanti ya. Nanti kita akan gunakan untuk menjawab soalan yang melibatkan hipotesis. Yang sebelah sini serbuk logam sebenarnya adalah MB, iaitu pembeli ubah yang bergerak balas. Sebelah sini pula adalah kereaktifan logam, iaitu RB, iaitu pembeli ubah yang bergerak balas. Kalau dia bagi dalam bentuk jadual, maka senanglah kita nak kenal pasti pembeli ubahnya. Okay. Selalunya sebelah kiri ni, sebelah kirilah pada pandangan cikgu, dan sebelah kanan ni adalah RB. Soalan bahagian A, nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Selalunya hipotesis jangan ditulis hipotesis yang umum. Apakah maksudnya hipotesis umum? Okey, hipotesis yang berbentuk macam ini. Logam yang berbeza akan menghasilkan tindak balas yang berbeza, ataupun tindak balas logam dengan oksigen dipengaruhi oleh jenis logam yang berbeza. Perkataan seperti dipengaruhi, mempengaruhi ataupun menunjukkan tindak balas yang berbeza itu adalah hipotesis-hipotesis yang umum. Sebaik-baiknya tulislah hipotesis yang spesifik supaya lebih selamat dan diberi markah oleh pemeriksa. Okay. Jawapan untuk bahagian A tadi, lebih baik ditulis begini. Logam yang lebih reaktif akan menunjukkan kereaktifan yang lebih apabila bertindak balas dengan oksigen. Di sini adalah contoh yang spesifik lah, sebab kita nyatakan lebih reaktif dengan kereaktifan yang lebih. Okay? Ataupun murid-murid boleh gantikan lebih reaktif dengan kurang reaktif dan menunjukkan kereaktifan yang kurang apabila bertindak balas dengan oksigen. Okay? Boleh tulis yang sebaliknya. Ataupun satu cara lagi, semakin reaktif logam, semakin reaktif tindak balasnya dengan oksigen. Okay, sebab kita gunakan logam yang berbeza-beza, boleh nampak dia punya keputusan di sini. Bila kita gunakan logam yang berbeza kereaktifan dia, memang dia punya hasil tindak balas dia akan berbeza-beza. Jadi kita gunakan 4 logam. Jadi di sini kita boleh gunakan jawapan kita semakin reaktif, sebab ada banyak logam. Kita ganti dengan logam yang berbeza-beza. Baiklah, soalan bahagian B. Nyatakan pembeli ubah bergerak balas dalam eksperimen ini. Bergerak balas maksudnya apa yang diperhatikan, yang berubah di akhir eksperimen, yang kita boleh lihat. Selalunya pembeli ubah bergerak balas ni yang boleh dilihatlah, sebab melalui soalan bertulis macam ni, hanya gambaran ataupun jadual yang kita boleh perhatikan. Jadi, apa yang kita nampak dan lihat hasil daripada eksperimen yang dijalankan.
Jadi fluid ubah bergerak balas dalam soalan ini adalah kereaktifan logam. Okay, cikgu dah bagi tahu kan. Ambil jawapan yang dalam telah diberi sebagai tajuk dalam kotak. Okay, sebelah sini kan fluid ubah bergerak balas. Okay, jadi jawapannya adalah kereaktifan logam. Bahagian C, susunkan urutan W, X, Y dan Z mengikut tertib kereaktifan logam secara menaik. Apa maksudnya secara menaik? Maksudnya daripada tindak balas yang kurang reaktif kepada tindak balas yang lebih reaktif. Macam mana nak tahu kurang reaktif dengan lebih reaktif? Kita tengok apa dia punya perkataan yang dia gunakan. Contohnya seperti baraan, terang, baraan malap, nyalaan sangat terang dan nyalaan terang. Okay? Perkataan-perkataan yang ditulis ini telah menunjukkan kadar tindak balas ataupun hasil tindak balas yang berbeza-beza. Okay? Jadi kita susun yang paling tak reaktif dulu, X. Sebab X baraan dia malap. So X dululah. Lepas tu dengan Y, dengan Z. Okay? Z bacaan baraannya terang. Okay? Z baraannya terang. Y terang, nyalaan terang. Nyalaan dan baraan tu berbeza. W, nyalaan yang sangat terang. Okay. W lah yang paling reaktif sekali. Okay. Soalan bahagian B pula. Nyatakan definisi secara operasi bagi logam X. Okay. Definisi secara operasi. Okay. Soalan yang berbentuk macam inilah yang murid paling susah sekali nak jawab. Sebab tak tahu nak tulis apa. Okay, definisi secara operasi biasanya kita memberi jawapan berdasarkan keputusan eksperimen yang diperhatikan. Apa yang kamu lihat? Okay, hasil daripada eksperimen dijalankan. Definisi tidak boleh diberi daripada buku. Secara teori, tak boleh. Kita kena tengok apakah yang eksperimen dijalankan dan bagaimana hasil keputusan daripada eksperimen tersebut. Jadi di sini jawapan dia adalah okay, definisi secara operasi kena mulakan dengan apa yang nak didefinisikan. Okay, contohnya dalam soalan ini adalah logam X. Jadi kita gunakan logam X lah. Mulakan jawapan dengan logam X. Logam X ialah logam yang membara dengan malap apabila bertindak balas dengan oksigen. Kita dah tengok tadi, logam X adalah yang paling tak reaktif. Jadi kita boleh gunakan logam X ialah logam. Okay. Jangan tulis bahan lah sebab kita dah tahu X itu adalah logam kan. Jadi kita gunakan logam lah. Okay. Bahagian E, tandakan betul bagi logam yang akan memberikan pemerhatian yang sama seperti logam W. Okay. Logam W kalau kita perhatikan tadi adalah logam yang bertindak balas secara reaktif, yang lebih reaktif. Jadi kita tengok antara dua logam ini, kuprum dan magnesium, yang mana satu lebih reaktif. Ini murid-murid kena hafal siri keaktifan logam lah. Baru boleh tahu yang mana lebih reaktif dan yang mana kurang reaktif. Kalau murid-murid dah hafal, sudah tentu kamu tahu kuprum itu berada di bawah bahagian siri keaktifan dan magnesium berada di bahagian yang lebih atas dalam siri keaktifan. Jadi jawapan yang betul adalah kita tandakan magnesium. Soalan yang kedua, rajah 4.1 dan rajah 4.2 menunjukkan susunan radar bagi eksperimen penampaian glukosa. Okay, ini adalah gambaran eksperimen tersebut. Yang pertama, larutan glukosa dan yeast. Okay, ada air kapur dan air kapur telah menjadi keruh. Okay, akibat tindak balas di antara larutan glukosa dengan yeast lah. Yang kedua adalah hanya larutan glukosa dan air suling, tiada yeast. Air kapur tiada perubahan. Jadi dia tak tulislah keruh ke apa ke, tiada perubahan lah di sini. Okay, ini adalah gambaran untuk soalan yang kedua. Okay, baiklah, soalan A. Nyatakan satu inference bagi pemerhatian pada rajah 4.1. Dia hanya nak inference bagi pemerhatian rajah 4.1. Okay, ini dia tadi. Rajah 4.1, larutan glukosa dan yeast dan air kapur menjadi keruh. Okay, murid-murid boleh pilih cara nak tulis inference ni dengan dua cara yang ditunjukkan oleh cikgu di sinilah. Yang pertama, tulis inference macam tulis kesimpulan. Okay? Ataupun tanya diri kamu sendiri soalan kenapa? Okay? Kenapa air kapur keruh?
Apa sebabnya? Jadi bila kamu jawab soalan kenapa tu, secara automatiknya kamu adalah menjawab soalan yang berbentuk inference tu tadilah. Okay, di sini jawapan dia, yeast bertindak balas dengan larutan glukosa membebaskan karbon dioksida yang mengeruhkan air kapur. Okay, air kapur ni adalah satu larutan yang khusus digunakan untuk mengenal pasti gas karbon dioksida. Hanyalah gas karbon dioksida yang boleh mengeruhkan air kapur, bukan gas-gas yang lain. Jadi ujian ini adalah spesifik untuk gas karbon dioksida saja. Okay. Ataupun jawapan kedua, proses penapaian larutan glukosa berlaku dengan kehadiran yeast. Sebab tadi satu ada yeast, satu lagi tak ada yeast kan, untuk menghasilkan karbon dioksida. Ataupun gas karbon dioksida terhasil apabila yeast bertindak balas dengan larutan glukosa. Jadi kamu kena bagi tahulah apa dia bahan yang digunakan, okay, larutan glukosa dengan yeast, dan apa hasil dia. Macam mana tahu hasil? Kita tengok daripada air kapur yang telah keruh tadi. Okay, soalan bahagian B pula. Apakah faktor yang diubah bagi eksperimen ini? Faktor yang diubah di sini maksudnya boleh ubah dimanipulasi lah. Apa yang kamu ubah-ubahkan dalam eksperimen ini untuk mendapatkan keputusan yang berbeza. Okay, di sini adalah kehadiran yeast lah tadi. Sebab satu larutan kita tambahkan yeast kan. Satu lagi larutan glukosa dengan air suling saja. Tak ada yeast. Soalan yang seterusnya, soalan C. Berdasarkan eksperimen ini, Raja 4.1 menunjukkan berlaku proses penapaian. Nyatakan definisi secara operasi bagi penapaian. Okay, macam mana kamu tahu telah berlakunya proses penapaian? Jadi, bila menjawab soalan secara definisi ini, kena mulakan dengan apa yang hendak didefinisikan. Jadi, penapaian di sinilah. So, tulis jawapan kamu mula dengan penapaian ialah proses. Di sini ialah proses lah. Yang tadi tu ialah bahan ataupun logam. Logam tadi kan. Jadi, ialah proses air kapur menjadi keruh. Okay, mengapa cikgu letak dalam kurungan ni? Apabila yeast bertindak balas dengan larutan glukosa. Okay, kita kena nyatakan keadaan atau syarat yang membolehkan proses penapaian berlaku. Tak boleh berhenti jawapan setakat di ialah proses air kapur menjadi keruh. Titik. Tak boleh. Sebaik-baiknya tuliskan keadaan macam mana proses penapaian tu boleh berlaku. Kena ada yeast dan kena ada larutan glukosa. Okay? Nyatakan keadaan dan syaratnya. Okay. Soalan D pula. Senarai berikut adalah beberapa contoh makanan bagi menggantikan larutan glukosa. Buah anggur, minyak kelapa, beras dan susu. Okay, kelaskan semua makanan tersebut yang boleh menunjukkan pematian yang sama seperti Raja 4.1 dan Raja 4.2. Okay, soalan nak kamu kelaskan bahan-bahan tersebut. 4.1 berlaku penapaian. Okay, 4.2 tiada penapaian. Jadi kita kena kelaskan bahan-bahan ini kepada yang boleh menghasilkan penapaian dan tidak boleh menghasilkan penapaian. Okay. Untuk penapaian berlaku, kita perlu ada gula, perlu ada glukosa. Jadi buah anggur ni manis. Buah anggur ni manis dan juga susu. Ada juga kemanisan dia. Jadi dua-dua ni sesuailah untuk digunakan untuk proses penapaian. Minyak kelapa adalah lemak, beras pula dalam keadaan butiran. Jadi macam mana nak menghasilkan penapaian kan? Jadi kalau beras itu dalam keadaan larutan beras, maka kita boleh klasifikasikan dalam bahagian inilah di bawah Raja 4.1. Sebab larutan beras tu pun karbohidrat. Dalam karbohidrat sebenarnya adalah unsur gula juga. Jadi kalau larutan beras kita boleh pindah sini. Tapi kalau beras saja kita masukkan dalam ruangan 4.2 ini. Itu sahaja untuk sesi perbincangan kita pada kali ini. Jangan lupa subscribe channel Cikgu ya untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang contoh-contoh soalan dan juga topik-topik dalam sains sekolah menengah. Terima kasih kerana sudi melihat video Cikgu ni dan bye.